Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 antara DPMMFC dengan Sabah FC. Perlawanan berlangsung malam tadi di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan DPMMFC 0 dan Sabah FC 1. DPMMFC seterusnya beraksi menentang Penang FC pada 15 Mei depan. Apakah akan ada VAR sepak? Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Ahad 17 Mei 2026. Hakim-hakim syar'i dan pegawai-pegawai mahkamah-mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat yang ditetapkan untuk meruqyah melihat anak bulan Zulhijjah 1447 Hijrah pada petang tersebut. Di daerah Brunei dan Muara, tempat meruqyah di bangunan Mutiara Exchange, Lebuh Raya Tunku, Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun, Pekan Muara dan Bukit Agut Jerudong. Di daerah Tutong, di bangunan Hilal Bukit Ambok dan bangunan Hilal Bukit Lumut di daerah Blight. Bagi melancarkan lagi tugas meruqyah, orang ramai diminta memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat tersebut. Pengumuman 1 Zulhijjah pada bagi tahun 1447 Hijrah akan disiarkan sebaik-baik sahaja ruqyah selesai pada petang hari berkenaan. Laporan dari Tanah Suci, Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan baru-baru ini mengadakan majlis membaca surah Yasin dan doa selamat. Majlis berlangsung di Madin Ar-Raudah Hotel Madinah Al-Munawwarah. Hadir Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran, dan Dr. Nur Hasanuddin bin Abdullah Kilali, Ketua PUJH Perubatan. Majlis bertujuan memohon keselamatan, keberkatan, kesejahteraan dan dipermudahkan segala urusan khususnya bagi bakal jemaah haji bagi musim haji tahun ini. Pelbagai program dan aktiviti keagamaan dilaksanakan oleh bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam yang kini berada di Madinah Al-Munawwarah. Antaranya bakal jemaah haji yang mengikuti pakej syarikat Darul Ihsan. Aktiviti berkenaan memberi peluang kepada jemaah untuk memperbanyakkan ibadah, menunaikan solat di Masjid Nabawi serta menyampaikan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suasana penuh tenang dan syahdu. Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah terus menjadi tumpuan jutaan umat Islam dari seluruh dunia termasuk jemaah haji negara Brunei Darussalam yang kini berada di Tanah Suci. Masjid kedua paling suci dalam Islam selepas Masjidil Haram itu bukan sahaja menjadi tempat memperbanyakkan ibadah, malah menempatkan makam junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kawasan Raudah yang dikenali sebagai salah satu taman daripada taman-taman syurga. Persembahan Sarkas Europe Acrobatic Circus yang berkonsepkan kekeluargaan menjadi platform untuk mengeratkan hubungan komuniti dalam suasana yang meriah. Acara berlangsung malam tadi di kawasan Perkampungan Sukan Berakas.
Rasminya disempurnakan oleh Dayang Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan membawa gabungan hiburan peserta bertaraf antarabangsa dengan penuh semangat serta berkonsepkan kekeluargaan. Berlangsung sehingga 14 Jun, acara juga dimeriahkan dengan bazar amal dan aktiviti permainan. Tugas ahli bomba dan penyelamat bukan sahaja memadam kebakaran dan menyelamatkan nyawa, tetapi juga melakukan aktiviti amal. Misalnya menganjurkan kempen derma darah sempena sambutan Hari Ulang Tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-66. Sebanyak 59 pain darah berjadi kumpulkan semasa kempen yang diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat, Berakas. Kempen serupa juga akan diadakan di daerah Belait pada 23 Mei di Dewan Bandaran Kuala Belait dan Seria. Di daerah Temburong pada 9 Jun di Pusat Belia Temburong dan di daerah Tutong pada 29 Jun di Pusat Pengasingan Kebangsaan Tutong. Orang ramai diseru menyertai kempen berkenaan bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Sekali ketani menderma darah boleh menyelamatkan 3 nyawa. Jadinya bagi orang ramai khususnya para belia, hadirlah bersama-sama menyokong kempen derma darah ini. Bisa tah dilaratkan kepada belia-belia ketani, yang ketani atas dasar kesedaran kali untuk menyelamatkan orang yang berkeperluan. Selain dengan untuk kesihatan, kalau boleh darah ni untuk menyelamatkan orang lah. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa sekali lagi melakar kegemilangan di persada global apabila berjaya melonjak ke kedudukan 147 dalam ranking Universiti Dunia bagi Inovasi WURI 2026 sekaligus menempatkannya dalam kelompok 500 universiti paling inovatif di dunia. Keputusan tersebut telah diumumkan dalam acara persidangan tahunan HLU ke-6 dan ranking Dunia WURI 2026 di sebuah universiti terkemuka di Taiwan. Pencapaian luar biasa ini menunjukkan peningkatan yang amat memberangsangkan berbanding tahun sebelumnya apabila Yunisa berada di kedudukan 201 dunia. Lonjakan sebanyak 54 anak tangga dalam tempoh hanya setahun membuktikan keupayaan Yunisa untuk terus memacu budaya inovasi, penyelidikan berimpak tinggi dan transformasi pendidikan yang relevan dengan keperluan semasa. IBTE Business Campus Community Fun Fest menghimpunkan para pelajar, usahawan tempatan dan orang ramai dalam satu acara komuniti yang meriah selama 2 hari. Diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, acara melibatkan lebih 150 pelajar program HNTech Perdagangan, bahagian pengurusan perdagangan dan HNTech Perdagangan dalam pejabat pentadbiran. Antara tarikan utama ialah bazar awam menampilkan pelbagai vendor tempatan yang menjual makanan, minuman serta produk kreatif. Inisiatif seumpamanya memberi peluang pembelajaran secara langsung pelajar menguruskan acara berskala besar daripada peringkat perancangan hingga pelaksanaan. Acara bertujuan untuk memberikan pendedahan praktikal dalam bidang keusahawanan, memperkukuhkan kemahiran kerja berpasukan dan kepimpinan serta memberi inspirasi kepada pelajar untuk menceburi bidang perniagaan. Bulan Zulhijjah adalah waktu terbaik untuk memperbaharui hati, bukan sekadar menunggu ibadah korban tetapi mengorbankan sifat-sifat buruk seperti ego, hasad, riak, dendam dan cinta dunia yang berlebihan. Dengan muhasabah tersebut, Zulhijjah menjadi ruang untuk membersihkan hati supaya takwa yang dibina benar-benar membawa individu itu lebih dekat kepada Allah.
Perkara itu antara yang dikongsikan dalam tazkirah sempena malam munajat Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-228 malam tadi. Tazkirah bertajuk Muhasabah Menjelang Zulhijjah dari Takwa Menuju Takarub disampaikan oleh Awang Hezkil bin Haji Hambali, Dai Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei. Acara munajat disemarakkan dengan penyertaan ahli jawatan kuasa takmir, belia dan jemaah dari beberapa buah masjid iaitu Masjid Kampung Sungai Hancing, Masjid Kampung Salam Bigar, Masjid Rashidah Sadatul Bulkiah, Kampung Sungai Akar, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Lambak Kanan dan Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang. Sukan sempena ulang tahun penubuhan Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca ke-40, Sukan Ria bagi cawangannya di daerah Tutong diadakan. Acara berlangsung di pusat berkenaan di Kampung Pancur Dulit, daerah Tutong. 60 kanak-kanak daripada beberapa cawangan kaca menyertai program berkenaan yang bertujuan mengeratkan kerjasama antara ibu bapa, guru dan sukarelawan di samping memberi peluang kepada peserta bersosial melalui aktiviti yang diadakan. Program berkenaan turut menjadi platform mencungkil bakat kanak-kanak kaca bagi mewakili negara dalam sukan orang kelainan upaya di peringkat nasional dan serantau pada masa hadapan.